Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Yang berbahagia Tuan Imam, pengerusi yang saya muliakan, pengerusi majlis kita pada malam ini, sahabat kita daripada Ar-Rahman, Ar-Rahman Media TV, Ar-Rahman TV, yang minta izin untuk sama-sama membuat live rakaman pada malam ini. Dan saya raikan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ahli jemaah Masjid Al-Majidi atau lebih dikenali dengan Masjid Kuning. Masjid tuan-tuan ini, sebelum saya sampai pada malam ni, memang masjid tuan-tuan ini bukan nak jack dah, tapi masyhur. Kalau mai area Sungai Petani, depa kata cari Masjid Kuning. Kerana Masjid Kuning ni terkenal dengan trademark dia, kuliah dia, pengajian dia, pengisian dia. Alhamdulillah, pada malam ini Allah izinkan saya untuk sama dengan tuan-tuan orang-orang yang hebat pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama kita ikuti satu tajuk yang mungkin sebahagian kita pernah dengar, berkaitan syurga dan neraka. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang betul-betul dia menghayati satu destinasi yang Allah Ta'ala janjikan di akhirat esok. Syurga dan neraka ini adalah dua pilihan yang hari ini kita tengah pilih nak pergi ke mana. Kita tak sedar hari ini kita sedang membuat pilihan. Dalam hidup kita di dunia yang singkat ini, kita akan sampai satu tempat yang ketika itu kita hanya ada dua pilihan. Sama ada kita menjadi penghuni syurga atau kita menjadi penghuni neraka. Oleh kerana itu, insya-Allah pada malam ni tuan-tuan, saya nak mulakan tazkirah atau ceramah kita pada malam ni dengan satu hadis. Hadis ini kena dengan kita dan kita akan sampai saat tu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim ini disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang panjang, saya ambil di pertengahan hadis. Kata Nabi, ketika kita sampai esok, di akhirat esok, maka sampai saat dan ketika wa yudrabu jisru jahannam, kata Nabi, dan akan diletakkan satu titian yang merentasi neraka jahannam. Jisru jahannam bermaksud ada satu titi, satu lintasan yang setiap kita no excuse, tak boleh minta ta'azur, tak boleh minta tak mau. Kata Nabi SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, fa akunu ana wa ummati awwala man yujizu. Itu dia.
Maka kata Nabi, bila dibentang titian sirat itu yang merintasi neraka jahanam itu, fa akunu ana wa ummati, maka jadilah aku dan umat aku, Nabi kata, awala man yujizu, golongan pertama yang akan menempuh titi sirat ni. Tuan-tuan, ini istimewa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir Allah Ta'ala bawa mai ke muka bumi ni, tapi umat pertama yang akan dihisab. Umat pertama yang akan melalui titi sirat. Umat pertama yang Allah Ta'ala hadiahkan, kalau jadi ahli syurga, umat pertama yang akan menjejakkan kaki ke syurga. Tapi dalam masa yang sama, ada satu rasa risau dalam hati kita. Oleh kerana kita ni awala mayujizu, orang yang mula-mula akan bangkit dan orang mula-mula yang akan ditentukan nasib kita, kitalah yang mula akan naik merentasi titi sirat tu. Satu benda yang merisaukan kita apa tuan-tuan? Orang pertama juga kalau tak kena gaya, ke neraka jahanam. Maka Nabi SAW kata lagi, wa du'aur rusul yawma idzin, dan doa para nabi, para rasul pada hari itu, hari nak tempuh titi sirat ni tuan-tuan, Allahumma sallim sallim. Setiap rasul akan doa ni, ya Allah selamatkanlah, sejahterakanlah, selamatkanlah umat aku. Nabi pun akan doa dekat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bihi kalalib, dan daripada bawah neraka jahanam sana, wa bihi kalalib, disediakan Allah pada titian sirat itu beberapa kalalib, cakok pengait, yang akan tarik siapa saja jatuh ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi gambaran dah. Bukan kata esok kita pergi di akhirat esok, tiba-tiba baru terkejut, ada benda ni. Tak, Nabi habaq siap dah. Maka hampa kena prepare, hampa kena bersedia supaya hampa tak menjadi mangsa atau hampa tak menjadi orang yang malang pada ketika itu. Dan pada ketika itu Allah sediakan kalalib ni. Lepas tu Nabi sebut, la ya'lamu qadra 'izamiha illallah, yang mana kita tak tahu besar mana kadar besar yang kata kalalib ni illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata penjakok-penjakok ni tak tahu, la ya'lamu qadra 'izamiha, siapa pun tak tahu besar mana yang ada, illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang tahu besar kalalib. Allahu akbar tuan-tuan. Sebab tu kita malam ni tuan-tuan, bila mai dengar macam ni, satu benda mau ada satu perasaan, apa dia? Hidup dunia yang sementara ini, jangan terpesona sangat. Kita nak pergi ke satu keadaan, yang keadaan tu menentukan nasib kita, yang menentukan kekal kita, yang menentukan hidup kita esok di akhirat. Maka kata Nabi SAW lagi, bila Allah Ta'ala sediakan kalalib ni untuk tarik cakok siapa saja yang lalu titi sirat, tuan-tuan boleh bayang tak kaki kita ketika kita nak melangkah, kalau amalan kita tak cukup, kita berjalan lambat atas titi sirat tu. Pada ketika itu kalalib ni akan cuba untuk kait. Kata Nabi, fatakhṭafun nas bi'a'malihim. Maka pada ketika itu Nabi SAW kata, pengait ni akan cepat-cepat kait manusia mengikut kadar banyak amalan dia. Sebab tu orang duk suruh mai sembahyang berjemaah, mai kuliah pengajian, mai zikir apa semua buat, baca Quran bagi rajin sikit. Alim ulama ni kita kena banyak suhbah, kena banyak mendekati ulama. Amalan kita banyak mana, puasa kita banyak mana, qiyam kita banyak mana. Preparation tu sangat penting. Saya beringat dekat diri saya dulu baru kepada tuan-tuan. Kalau puasa pun tak banyak, puasa hak fardu tentu dah kan. Puasa sunat pun tak apa rajin. Hak Syawal setahun sekali ya, 6 hari. Balok. Tak larat lah ustaz weh. Gaya puasa pipi pejabat depa buat makan pula dah. Duk buka puasa pukul 9 10 pagi tu hari-hari.
Gaya puasa, dia kata nak puasa dah, pi tengok Allah turun-turun pi ke kafe, dia kata depa masak gulai wangi sangat, dia tak tahan, dia buka, dia duk kata esok lah, lah sampai nak habis jawab dah lah kira-kira kalau start puasa ni tak cukup 6 dah lalang tak cukup, tak puasa terus. Qiyamul lail kita pun tak banyak. Maka kita nak persembahkan apa esok di akhirat esok, tuan-tuan, dalam keadaan tak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita. Ni kita tak bercakap tajuk kubur, tajuk barzakh, tajuk ketika mana kita akan dibangkitkan esok di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu bahagian daripada alam akhirat. Apa dia? Kena duduk atas titis sirat sebatang kara. Tak boleh bawa geng. Kok kata kita sama-sama geng Masjid Kuning, jom esok kita naik sekali. Kok aku terlepas ke apa, hang terlepas ke, boleh duk pegang tangan aku? Tak boleh. Kita ni masing-masing pergi sendiri-sendiri lah. Maka Nabi SAW kata, yang ni penting ni, fatakhṭafun nas bi'a'malihim, maka akan dikait manusia ini oleh kalalib itu bi'a'malihim, berdasarkan amalan yang dia buat banyak mana. Kalau amalan tak banyak, dosa banyak, tuan boleh bayang dah kalalib ni nak kait lagu mana. Tuan muslimin dan muslimat, minhumul mubaq bi'amalih wa minhumul mukhardal, kata Nabi. Sebahagian daripada manusia yang melintasi titis sirat itu, maka dia akan binasa disebabkan amalnya. Terkait dia, jatuh dia. Lain pula orang terkait jatuh. Minhumul mubaq bi'amalih, kerana amal dia binasa. Wa minhumul mukhardal, ada di kalangan manusia yang depa ini dihalang oleh kalalib. Dalam halangan itu dan depa terlepas. Mukhardal maksud apa, tuan-tuan? Amalan tak banyak, tapi ada baik, ada jahat, ada dosa, ada pahala, dan pahala agak lebih daripada dosa. Maka depa diganggu oleh kalalib ketika melintas titis sirat. Tapi kata Nabi di akhir itu summa yanju, tapi selamat juga depa daripada kalalib dan depa menuju ke syurga dalam keadaan risau dan takut kerana amalan depa tak terang mana. Tuan-tuan muslimin dan muslimat wa taala. Maka sebab tu tuan-tuan, ni satu mukadimah pada kita pada malam ni. Kita dah nampak dah apa yang kita nak tempuh esok di akhirat esok. Inilah suasana yang Allah Taala gambarkan kepada kita. Yang hari ni kita duk buat amalan, inilah dia keadaan dia yang kita nak tempuh esok. Yang hari ni kita pulun main mengaji, pulun bekalkan diri dan amal-amal sunat yang kita duk buat, ini tujuan dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tuan-tuan tahu yang kata neraka ni macam mana? Banyaklah hadis. Kalau kita nak membaca cerita tentang neraka ni banyak hadis, tapi kita nak bawa hadis-hadis yang kita selalu dengar. Tapi mungkin kadang-kadang kita terlupa kan. Tuan-tuan balik ke rumah, tuan-tuan, orang perempuan balik nak masak, buka dapur gas. Api hak duk ada atas dapur gas tu panas ke tak panas? Panas, tuan-tuan. Api yang kecil itu tak kena gaya, dia boleh membakar rumah. Api yang ada dekat kita itu boleh masak macam-macam hari ni, bahkan boleh membakar macam-macam. Bahkan bangunan sebesar mana pun kalau dia nak bakar, dia boleh bakar. Bahkan tuan-tuan tengok hari itu cerita kebakaran hutan di Indonesia. Hutan seluas mana pun, api dunia itu boleh bakar dan musnahkan semua. Dan di antara tanda kiamat juga kita baca dalam hadis Nabi juga melibatkan api yang akan hambat manusia nanti. Tu api-api hak duk ada kat kita tu api dunia, tuan-tuan. Yang kalau kita nak letak kulit kita yang tak terang mana ni atas api yang ada atas sebatang lilin pun kita tak berani. Berani? Tunjuk kebai. Kuih lama kuih dekat. Tak berani. Kalau rasa kuat sangat duk bakar lenggok sampah dan sebagainya, pi duk masuk sat dalam 2 saat, lepas tu keluar, tak ada siapa dah buat kerja gila lagu tu. Tak berani. Rumah terbakar, tuan-tuan. Teringat anak dah dalam rumah, tuan-tuan. Nak masuk dengan tak masuk sama banyak. Sayang dekat anak, tapi pasal api besar sangat, dia tak jadi. Tu yang kata api dunia.
Sebab tu Nabi SAW sebut dah, kita selalu dengar Nabi kata narukum hadhihi, api hampa hak duk ada hari ni allati yuqidu ibnu Adam, yang manusia duk guna dia untuk apa? Untuk masak, untuk bakar, untuk apa semua ni. Yuqidu ibnu Adam juz'un, satu juzuk, satu bahagian min sab'ina juz'an min harri jahannam, 1/70 kali ganda daripada api yang panas neraka Jahannam. Tuan-tuan tahu bila sahabat Nabi dengar Nabi kata, yang kata api yang ada kat kita ni juz'un min sab'ina juz'an min harri Jahannam, sahabat bila dengar Nabi kata 1/70 daripada panas api neraka Jahannam ni, qalu, depa kata dekat Nabi, wallahi, kata sahabat ni, demi Allah, in kanat, kalaulah sekiranya api dunia ni dibawa api di akhirat dan menjadi bahan bakar manusia. Sahabat kata kalau api dunia ni hak 1/70 ni bawa api tak dalam neraka Jahannam tu, lakafiyah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau 1/70 ni pun dah pada dah nak bakar kita esok, nak bakar manusia, nak bakar orang ingkar, nak bakar orang yang tak mau dengar perintah Allah. Lakafiyah, cukup dah. Sahabat kata dekat Nabi, pasal apa? Pasal tak boleh bayang ni, duk ada 69 lagi ni. Hak ni saja pun kalau bawa api lakafiyah, pada dah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu dengar Nabi kata apa? Fa innaha fuddilat 'alaiha, sesungguhnya api itu akan digandakan panas dia bitis'ah wa sittina juz'an, 69 kali ganda lagi. Nabi kata kulluha mislu harriha, satu kali ganda sama panas dengan hak duk ada di dunia. 69 kali ganda kali panas dunia hak duk ada. Tak boleh bayang dah, tak boleh bayang. Tapi kita pun heran, kita baca hadis, itulah yang kata benda sama'iyat ni. Tok guru ke, ustaz ke ceramah, bukan semua orang bila dengar benda sama'iyat ni dia berasa apa tuan-tuan? Dia berasa risau duk dalam hati dia, bukan semua. Ada orang dia dengar biasalah, esok subuh gajah juga. Kan? Dengar ni rasa sagi balik nak buat keluar harta dah ni, nak infak dah, nak selamatkan diri daripada neraka Jahannam, malah ni nak bangkit qiyam dah, nak baca Quran rajin dah. Sat je tuan-tuan, sagi balik makan nasi gulai kepala ikan, habis lupa terus. Sagi balik, sagi hampa tengok gulai nasi, makan, tengok apa gambar apa sikit ke, istro ke, drama apa lebih kurang, lepas tu duk drama balik. Dan kot 1-2 hari kot nak berasa okey, lepas tu menjadi balik. Ni yang kata manusia ni. Bahkan sebahagian ulama tuan-tuan dia kata apa? Kalaulah ditakdirkan, ditunjuk sat pun api neraka Jahannam ni pun belum tentu menyedangkan manusia. Belum tentu. Pasal apa tuan-tuan? Inilah sifat kita. Manusia hanya akan kesedang. Quran kata apa? latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, bila biji mata dan hati pandang dengan ainul yaqin. Ni kata ainul yaqin ni, mata zahir tengok, dia tak sampai kepada ainul yaqin ni. Yaqin ni dia mainlah hati. Yang ni nama dia ainul basirah. Ni ulama tasawuf ajak kita ni, mata ni ainul basirah. Mata ni hak zahir nampak ni, hak yakin di sini. Sebab tu ulama-ulama kita ajak, ulama tasawuf kita ajak, walaupun kita tak pernah tengok neraka, tapi kalau orang hak dapat ainul yakin, dia rasa panas neraka, dia rasa takut neraka, dia rasa tak mau masuk neraka. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Masa hari itu barulah dia sedang. Masa bila? Bila hati betul-betul nampak yang kata api neraka panas mana. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tak mau cerita syurga lagi, lagi syurga tu penutup bagi semangat nak buat amalan kan. Mari cerita neraka dulu. Boleh ke tu? Setengah orang dicerita bab neraka ni, dia kata yang ni semua bagi orang mundur, bagi orang jadi susah hati, jadi orang tak ada productivity. Tak ada jenis ni tuan-tuan, sebenarnya tak cerita neraka syurga pun memang jenis tak productivity dah.
Siapa kata dengar cerita neraka ni tak ada produktiviti? Orang yang selalu percaya cerita neraka, dengar cerita neraka, dengar cerita azab yang Tuhan sedia ni, dia akan jadi satu orang yang lebih produktif daripada orang lain. Betul tak? Dia akan lahir satu orang seperti mana sahabat-sahabat Nabi. Kaji sejarah hidup Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pemimpin yang hebat. Wilayah Islam terbuka 2/3 dunia. Tak produktif apa? Kan? Kita hari ni tak hebat lagi. Kita hari ni kalau boleh jadi pemimpin pun mungkin kita pimpin daerah, kawasan, kampung, negeri. Tapi Allah Ta'ala tunjuk. Yang kata sahabat-sahabat Nabi ni, yang sangat takut pada neraka, sangat takut pada azab Allah, sangat takut boleh luahkan, buka wilayah Islam, berlaku futuhat, pembukaan kota-kota Islam sehingga 2/3 dunia. Hebat. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab itu, kalau orang nak pergi jumpa dia, mana satu khalifah Amirul Mukminin yang hebat sangat ni? Gelaran Amirul Mukminin start pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Mana dia Amirul Mukminin yang hebat ni kami nak jumpa? Ketika itu Sayyidina Umar sedang duduk di bawah pokok. Orang tak percaya kalau kata Sayyidina, kamu Umar Al-Khattab, kamu, hak kami dengar cerita sakan ni. Biar betul tak confirm, pergi tanya orang lain, baru confirm. Tak percaya, tengok ke baju yang tak baru. Macam baju kita hari ni tuan-tuan. Baju yang sederhana, pakaian yang zuhud, kenderaan yang hanya kaldai. Rumah yang bumbungnya atap-atap terpelepah daripada tamar saja, yang tidurnya di atas tanah berbantakan lengan, yang kalau orang cari zaman Khalifah Umar Al-Khattab, ada orang miskin, percayalah bahawa Umar lebih miskin daripada rakyat tu. Pernah nak jumpa? Tak ada. Hari ini kalau orang masuk negara-negara Islam, negara-negara yang ada di dunia, orang cari orang paling miskin contohnya kan, sampai rumah pun tak nampak rupa rumah punya, kesian kita tengok tuan-tuan. Ambil apa uncang beras lagu tu je buat tutup tingkap apa semua tuan-tuan. Papan pun dah repuk-repuk dah, paku pun tak ada. Nak beli paku pun tak mampu nak paku, lekang tu dah. Tapi percayalah tuan-tuan, sebab tu Syekh Mutawalli Sya'rawi dia kata apa? Kalau dalam wilayah atau negara-negara Islam yang kaya, yang hebat-hebat, sedangkan ada orang-orang yang masih miskin, sedangkan negara itu hebat, percayalah ramai perompak-perompak dalam negara itu. Sungguh, mana kita nak jumpa peribadi yang hebat macam Sayyidina Umar Al-Khattab? Maka sebab tu tuan-tuan, kita nak ambil hari ini, macam mana cerita syurga dan neraka ini boleh membentuk peribadi hebat sahabat-sahabat Nabi, yang kalau sebelum menjadi khalifah hidupnya lebih senang daripada selepas menjadi khalifah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kata Sayyidina Umar dalam ungkapan dia yang masyhur, dia kata, kalau esok di akhirat semua orang ke syurga, tiba-tiba satu hamba ni ke neraka, aku takut akulah orang tu. Tu Sayyidina Umar tuan-tuan, yang dijanjikan syurga. Kita kalau Nabi janji syurga guna balik lena lah kan, tidur lena, makan kenyang, mandi basah lah tak? Kalau Nabi janji syurga. Tapi Nabi janji syurga itu tidak menyebabkan sahabat ni menjadi malah, menjadi mundur, menjadi tak produktif. Maka sebab tu cerita syurga neraka ni luar biasa tuan-tuan. Kalau kita tengok generasi dulu, kerana memahami cerita syurga neraka lah menyebabkan mereka sangat hebat. Sangat hebat. Pergi perang Badar dengan jumlah 313 saja tuan-tuan. Tak ada kelengkapan perang. Share kenderaan dengan kawan. Dalam keadaan tak prepare, tak bersedia. Turun wahyu perintahkan untuk perang dalam perang Badar. Tapi pasal apa menang? Pasal hati tu yakin sungguh dengan janji syurga ni. Yakin sungguh tu. Hati tu takut sungguh dengan neraka. Aku takkan lari daripada medan perang ni, walaupun aku mati syahid gugur. Pasal apa? Pasal percaya sungguh dengan syurga neraka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Ittaqullah.
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi baca ayat yang tadi Jumaat kita dengar Ayyuhal muslimun ittaqullah, tu menjadi yang kalau khatib tak sebut ittaqullah tu tak sah khutbah tu. Nabi baca ayat tu dekat sahabat, takutlah kamu pada Allah, jangan mati melainkan dalam keadaan Islam. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata lau anna qatrata min zaqqum, lau anna qatrata minaz zaqqum, kalau buah zaqqum ni buah yang akan dimakan oleh orang yang masuk neraka jahim nanti. Dalam surah Dukhan Allah cerita inna syajarataz zaqqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim. Buah zaqqum ni tuan-tuan buah berduri. Penduduk neraka bila masuk lapang. Lapang ini tuan-tuan, sebenarnya orang beriman bila dia lapang dia akan teringat syurga neraka. Pasal apa? Pasal lapang ini juga menjadi azab kepada orang dalam neraka esok. Lapang ni, bila mereka lapang, mereka nak makan, tak ada apa melainkan zaqqum. Zaqqum ini Quran kata ta'amul asim, makanan untuk orang berdosa. Yang kalau mereka makan tak lepas rengkuh. Ni tak lepas. Allah. Bila dah tak lepas disangkut di sini tuan-tuan, nak buat ke mana? Korek tak boleh, dia mau tak mau kena bagi masuk. Maka dibawa mai hamim, timah menggelegak minum. Yang kalau dibawa hamim tu mai depan muka, yashwil wujuh, luruh isi-isi muka ni semua tinggal tulang. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana yang kata azabnya buah zakum ni, sampai kalau dia lekat di sini, satu hamba ni, satu orang yang duduk dalam neraka ni tak peduli apa dah ayat yang mai depan muka dia. Yang penting aku mau bagi lepas ni. Dia terlupa yang kata hamim itu sangat panas tu. Dia bawa mai minum. Kaghalil hamim. Apa jadi tuan-tuan? Bila masuk yang kata zakum hamim dalam perut ni, yaghli fil butun, isi perut ni menggelegak. Allah Ta'ala cerita tentang zakum yang dahsyat dalam Quran. Nabi kaitkan dengan zakum ni. Nabi kata cuba hamba bayangkan, anna qatrata minaz zakum, kalau titisan diperah daripada zakum itu jatuh setitik je. Qatrah ni satu titik tuan-tuan. Ni kalau kita ambil ayam, kita titik macam tu, setitik. Ambil buah limau, kita perah dia jatuh hak titik yang mula tu. Setitik itu zakum kalau jatuh mai, qatarat fi darid dunya. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau qatrah titisan ayat zakum ni jatuh mai ke dunia ni, la afsadat ala ahlil ardi ma'ayishahum, maka seluruh penduduk dunia ni semua akan musnah. Seluruh penduduk dunia akan musnah habis. Tu jadi makanan di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, dunia ni Allah Ta'ala dia bagi supaya kita fikir tengok macam mana ni keadaan nanti. Kalau di akhirat buah zakum itu, kalau titisan dia jatuh mai ke dunia, la afsadat ala ahlil ardi ma'ayishahum, kehidupan kita semua jadi rosak habis. Kalau pokok-pokok mati macam tu, kalau manusia akan mati, kalau binatang semua akan musnah, habis jadi gersang, kering, kontang, apa pun tak ada, kerana titik zakum tu saja. Nabi sebut di akhir kat sahabat-sahabat, Nabi kata fakaifa biman yakunu ta'amah, macam manalah cuba hampa bayangkan kalau zakum itu menjadi makanan penghuni neraka esok. Bayangkan macam mana buah zakum tu esok, buah zakum, bukan titik ayam zakum, buah tu sehari akan jadi makanan untuk orang yang ada esok di akhirat esok. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kata cerita neraka, cerita syurga. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, kita nak baca lagi satu dua hadis insya-Allah. Di akhirat esok tuan-tuan, syurga dan neraka ni dia akan berhujah, dia akan sembang sama-sama depa. Maka kata dalam hadis ini, tahajjatin nar wal jannah, syurga dan neraka saling berhujah. Tahajjatin nar wal jannah, syurga dan neraka saling berhujah. Faqalatin nar, maka neraka akan kata, usirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin.
Aku Tuhan khususkan untuk orang-orang takabur dan sombong bongkok. Aku. Dia kata. Wa qalatil jannah, bila syurga dengar lagu tu, syurga kata famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatahum wa ajazuhum. Kalau macam tu, adakah untuk aku, untuk orang aku ni, orang yang dhaif, orang yang terbuang dan orang yang lemah-lemah saja? Apa Tuhan sebut? Maka Allah kata kepada syurga, anti rahmati, hang syurga, hang rahmat aku. Anti rahmati, kamu rahmat aku. Arhamu biki man asya'a min ibadi, kamu akan layan, kamu akan rahmatkan orang-orang yang terpilih di kalangan hamba aku. Allah kata kat syurga, kamu akan layan hamba-hamba aku ni dengan rahmat-rahmat, dengan kasih sayang. Allah kata dekat neraka pula, tuan-tuan dengar, Allah kata apa? Anti azabi. Neraka dia tak akan buat kerja lain, tuan-tuan. Kerja dia azab je. Tuhan kata anti azabi, kamu wahai neraka, kamu adalah azab aku. Makna apa tuan-tuan? Siapa masuk neraka, nama kata tak ada azab, bukan neraka. Tu masuk dia. So every second, setiap masa yang kata neraka ni, dia menjadi azab kepada orang yang masuk. Pasal Tuhan kata dah, anti azabi u'azibu biki man asya'a min ibadi, akan azab siapa-siapa pun di kalangan hamba aku. Dan akhir hadis Nabi kata apa? Allah kata dekat syurga dan neraka, setiap kamu akan ada penghuninya sampai penuh. Dan ketika mana neraka tak penuh lagi, tuan-tuan, agak-agak neraka kata apa kat Allah Ta'ala? Waktu neraka tak penuh lagi ni, neraka kata apa dekat Allah? Maka neraka Jahannam ni sentiasa duk minta, hal mim mazid, ada lagi dak, ada lagi dak, ada lagi dak penghuni aku ni. Tu yang kata neraka. Maka dipenuhkan sehingga apa? Sehingga sampailah neraka ni kan kata qat, cukup, penuh dah. Tu dia yang kata neraka. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita syurga neraka ni tuan-tuan, ini cerita yang membangkitkan iman untuk orang yang takut, yang menyebabkan orang-orang munafik tak suka dengan agama, yang menyebabkan orang-orang kafir akan terus memusuhi Islam. Kerana apa? Kerana dia menyebabkan orang Islam yang iman dia kuat ni akan bersemangat untuk memelihara iman dia, untuk berjuang Islam. Tapi satu benda tuan-tuan, kita jangan lupa, Nabi sebut dalam hadis, nak syurga ataupun neraka, wal'ayazubillah, dia ada syarat yang hari ni kita boleh tengok diri kita. Diri kita, kita boleh tahu. Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik. Nabi kata apa? Selalu kita dengar hadis ni, ustaz duk baca, huffatil jannah bil makarih. Huffatil jannah, maksud dia apa? Syurga dikelilingi bil makarih, benda yang nafsu tak suka. Lapak nafsu suka tak? Tak suka. Orang makan, kita tak makan. Orang tidur, kita tak tidur. Orang makan sedap-sedap, ialah harus makan, bukan di bulan Ramadan. Tapi ada orang memilih untuk lapak kerana Allah puasa. Nafsu tak suka. Mana ada nafsu suka? Nafsu suka sentiasa kenyang, nafsu suka sentiasa rasa okey, rasa sihat, rasa tak letih, rasa tak mengantuk. Tiba-tiba kita boleh pilih al-makarih yang nafsu tak suka ni, maka kita memilih jalan ke syurga. Huffatil jannah bil makarih. Tuan-tuan ingat ni pesan Nabi ni, ringkas ya. Kalau nak syurga, pastikan kita terpaksa buat benda yang nafsu kita tak suka. Ni tuan-tuan duduk macam ni tuan-tuan, yang mana lebih best? Duduk macam ni ke duduk atas sofa di rumah tengok istro? Di rumah lah kan. Walaupun di sini depa orang bubuh aircon dah sejuk sedap apa semua, orang kata apa, di rumah lagi syok Ustaz. Walaupun rumah saya tak ada aircon, tapi saya boleh tala kipas kat saya. Saya boleh tak pakai baju, saya boleh duduk dalam rumah saya dengan bebas kan. Saya boleh tengok TV sambil minum kopi, lepas tu makan biskut. Lagu tu. Nak duduk lagu ni letih Nak main sembahyang, nak berjemaah dengan istiqamah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ni nafsu tak suka. Nafsu suka apa? Nafsu suka kalau kita boleh pergi buat benda-benda yang menguntungkan dunia kita, boleh pergi buat duit. Orang lain pergi buat duit, kita main mengaji. Jadi
Orang yang memilih jalan yang makarih ni, yang benda yang kita tak suka, dalaman nafsu kita tak suka, sebenarnya kita sedang buat benda untuk menghampirkan diri pada syurga. Tapi pesan Nabi, tuan-tuan dengar ni banyak kita buat dah. Takut ni. Wa huffatin nar bisyahawat. Hadis ni selalu kita dengar kan. Wa huffatin nar bisyahawat. Neraka dikelilingi oleh nafsu, oleh syahwat, oleh keinginan. Boleh terjemah belaka, nafsu, keinginan, seronok, syahwat. Tak maaf sebut tuan-tuan, nak mai tadi masjid tuan-tuan, lalu banyak kedai makan. Saya pun tak tahu penyakit apa yang melanda umat Melayu Islam kita di tanah air kita hari ni tuan-tuan. Bila mai kok maghrib, orang Kedah kata kok kok maghrib. Kita nak husnuzan, kata buka puasa pun ambil rajin sangat buka puasa. Buka puasa di kedai hari-hari oh. Mungkinlah pun ada dalam ramai-ramai tu memang pergi buka puasa sungguhlah husnuzan, tapi takkan semua sepenuh kedai tu. Kalau Cakotia tang satu tempat tu terkenal tuan-tuan, tengoklah waktu paling ramai ialah waktu maghrib. Waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maghrib tu pendek. Dah kalau orang buat alasan buka puasa pun tak tahulah, saya tak boleh terima. Pasal apa tuan-tuan? Pasal maghrib tu pendek. Maghrib tu tempoh dia sangat. 7.37, 7.38 sampai 8.50 lebih kurang, itu tempoh yang sangat pendek. Yang kalau kita ambil masa untuk makan, ambil masa 20 hingga 30 minit, kita nak start kereta pergi cari surau masjid pula, ambil masa lagi 15-20 minit, kita nak semayang pukul berapa maghrib? Apa alasan yang kita buat pun sebenarnya tak betul. Betul saya sembang dengan kawan-kawan. Kalau dulu-dulu lah tuan-tuan, zaman kita kecil-kecil dulu, tahun 70-80-an dulu tuan-tuan, orang yang makan waktu maghrib ni orang yang kita maaf sebelah non-muslim je. Kerana mereka tak semayang waktu tu. Tapi hari ni kita pula pergi jadi ramai daripada mereka. Apa tak kena pun kita pun tak tahu tuan-tuan, dia pergi jadi macam tu. Waktu tu lah kawan-kawan yang ada pengalaman berniaga sembang, dia kata ustaz betul ustaz berniaga ni time tu dia jadi sungguh lah. Kawan cerita, dia kata saya ni berniaga derian ustaz melengung daripada Zuhur sampai Asar tak ada orang. Zuhur sampai Asar ni duduk gitu. Bila derian aku nak habis. Sagi ni masjid Halintas jalan balik sana tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 biji Velfire satu kan, mes satu, Proton Wira ke satu, pakat berhenti nak beli. Masjid Allahu Akbar semayang. Tak saya tanya kawan-kawan kita berniaga. Saya sembang sungguh dah. Kawan-kawan kita ada yang berniaga, ada yang berniaga di pasar malam. Alhamdulillah kita kenal dengan 2-3 orang yang memang sedang agama, kerti agama, tahu kalau dia berniaga pada waktu tu, dia boleh tinggal saat perniagaan dia untuk apa? Untuk pergi semayang. Hajarlah masjid tu lintas jalan balik sana aja. Tapi saya pun tak tahu tuan-tuan, hati manusia ni terlalu, tak tahulah, hati kering orang kata, hati kering. Dia boleh keadaan orang tengah semayang, masjid tak jauh mana, dengar tu imam duk baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia boleh duk goreng. Dia tak tahu esok dia nak kena goreng tu. Minta doa lah, mudah-mudahan Tuhan buka hidayah. Tak nampak parah sangat dah tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah saja nak tunjuk kadang-kadang. Kita bermusafir. Saya pernah pergi dengan 2-3 orang kawan, pergi musafir, pergi sampai Putrajaya apa semua. Jadi orang musafir ni dia boleh jamak qasar kan. Jadi kadang-kadang kita ambil untuk jamak takhir. Jadi kita kadang-kadang waktu maghrib itu kita ada urusan-urusan yang kita boleh selesaikan. Jadi sajalah kita nak tengok keadaan situasi masyarakat, kita nak buat jamak takhir, kita pergi tengok macam mana yang orang duk cerita di pasar raya waktu maghrib. Betul tuan-tuan. Kita tengok baik Tesco ke, baik Giant ke, baik apa tuan-tuan. Waktu maghrib ni masya-Allah. Orang nak masuk pun waktu tu, orang beratur nak bayar pun waktu tu, tuan-tuan tunggu sat je sampai isyak, tak ramai dah. Bisa buat kajian nak ni? Buat kajian. Tapi tuan-tuan jangan pergi buat kajian, bila tuan-tuan mukim kena sembahyang maghrib awal waktu, sekali dia berkata hang tahu macam mana orang waktu maghrib nampak sangat hang pergi juga kan.
saja Tuhan nak tunjuk kadang-kadang tuan-tuan. Di mana-mana pasaria kalau tuan-tuan pergi, surau hanya boleh memuatkan tak lebih daripada 15 hingga 20 orang, betul? Tak ada. Saya tak jumpa lagi. Mungkin ada tapi tak banyak yang surau boleh memuatkan sehingga 50 orang. Kalau pun 100 orang kah? Tak ada. Pasal pengusaha pasaraya pun dia tahu dah, aku buat besar membuat ni kan main semayang. Habis aircon aku lah. Aircon duk buka sedia. Kan? Lampu duk buka sedia. Yang main semayang tuan-tuan 10, saya keluar masuk 2 orang, keluar 4 orang masuk 3 orang. Kira tak sampai 30 orang. Maghrib Isyak yang membeli belah tuan-tuan. Sebab tu saya pun kadang-kadang bila duk sembang-sembang dengan orang perempuan di rumah kita, yang masuk nampak pakai tudung tutup aurat elok. Yang turun daripada kereta waktu orang sembahyang maghrib pergi ke kedai makan nampak tutup lituk elok. Habis sekarang ni orang ikut agama ni trend ke betul-betul dia menghayati agama ni? Sebab tu saya sebut dalam hadis tadi tuan, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Kalau nak tengok kita ni penghuni syurga atau penghuni neraka, tengok amalan kita. Al-makarih banyak ke? Asy-syahawat banyak. Seronok-seronok banyak ke tuan-tuan? Ataupun sebenarnya kita suka buat benda yang orang lain tak suka tapi kita suka. Nafsu kita tak suka tapi kita suka. Satu masjid dijemput pergi tazkirah baru ni dalam bulan Ramadan. Tak jauh daripada masjid yang saya pergi tu dengan kawan-kawan bercerita benda yang sama. Tak jauh daripada situ ada satu jualan bulan Ramadan, start daripada selepas maghrib sampailah pukul 2-3 pagi. Tuan-tuan, kalau saya cerita ni, tak tahulah kalau saya, kalau tuan-tuan mungkin insya-Allah sama juga keadaannya, kita boleh menitik yang mata tengok umat hari ni. Ada orang boleh main parking dalam masjid, dia tak naik atas sembahyang isyak tarawih, dia bawa, kalau suami bawa isteri anak-anak, kalau bapa bawa anak-anak yang kadang-kadang tak tutup aurat pun tak malu tuan-tuan hari ni tuan-tuan, parking dalam kawasan masjid pasal di luar dah penuh, kaki lima jalan pun dah penuh dah, laluan kecemasan pun dah penuh dah, jadi tak ada tempat dia main parking dalam masjid. Kita tengok kereta dalam masjid ni beratus, tapi jemaah yang main tarawih dengar tazkirah tak sampai 100 orang tuan-tuan. Tu lintas jalan keluar pada pintu masjid pi apa? Jualan Syawal Ramadan sebulan. Hari ni tuan-tuan orang buat macam tu, orang gamak buat. Dia tak ada sesegat. Kita daripada zaman dulu-dulu, kalau kita ingat-ingatlah tuan-tuan, kalaulah kita nak singgah masjid semata-mata, kalau nak buang air kencing kita pun, nak berak kencing pun, kita tak tahulah dulu-dululah mak pak kita tak buat gitu. Pergi cari stesen minyak, pak kita lalu. Malu kita singgah kita keluar orang duk sembahyang asar. Hari ni orang boleh buat. Ni duk sengah sembahyang. Kencing, tak naik sembahyang, letak kereta api. Apa ingat ni RNR ke apa? Allahu Akbar. Kita tazkirah tengok kereta punya penuh di luar. Kita kata masjid ni sakan ni. Sakan sungguh. Sakan hak main sini dalam 30-40 orang tu, nuh di luar ramai. Saya turun-turun habis bagi tazkirah. Ingat kot kita seorang tahu kawan-kawan cerita benda yang sama. Turun-turun pergi dekat kereta tuan-tuan. Orang hak parking tepi kita tu satu orang tua dah tuan-tuan. Duk lintas main dengan anak-anak dia, ada anak perempuan, ada anak lelaki. Yang anak perempuan ni tuan-tuan ni hair free, pak boleh lebay. Minta orang sebut tuan. Pak naik atas semayang, okey pak, saya kami main setengah jam kami habis, setengah sejam ni kami habis. Ni ayah habis ke apa ni tarawih ni? Anak tanya pak nak naik atas? Tapi bukan orang Masjid Kuning ah, masjid lain, masjid ungu purple lepas rumah tu. Kuning tak ada. Tak apa. Sini semayang habis ke 10 suku. Pak dia kata, okey, tak lagi 10 suku kami main. Pak mak naik atas masjid semayang, anak nyonyo pi. Tuan-tuan, hadis yang cerita yang kita pernah baca, kalau tuan-tuan mengaji kitab Muhimmah, cerita esok satu orang laki-laki tersekat nak masuk syurga kerana apa? Kerana anak bini dia main runtun kaki dia. Hak tu kita mengaji lah. Pasal apa nak masuk seorang syurga, mana boleh. Dulu tak pernah bentuk kami, tak pernah didik kami, tak pernah tegur kami. Hari ni pasal apa kami nak kena pergi neraka, pak nak pergi syurga, kami tak bagi.
Allah izin keluar amai anak-anak ni, anak-anak isteri ni keluar daripada neraka, pi runtun kaki pak ni, jangan pi. Hang tak boleh masuk seorang-seorang. Bila kita tengok keadaan masyarakat hari ni tuan-tuan, ya Allah, hak Nabi sebut tu betul-betul duk ada. Ini isu syurga neraka kita baca pada malam ni tuan-tuan. Umat akhir zaman, umat yang terlalu banyak tunduk kepada benda syahwat, hiburan seronok. Dalam rumah kita banyak hiburan ke banyak agama tu? Hiburan banyak. Kalau Astro yang kita langgan itu, hak paling-paling tak ada pun tak kurang daripada 40-50 channel yang kita boleh tengok. Anak-anak kita tak tahulah jadi apa. Kalau di rumah anak-anak kita tak cukup dengan TV itu, dia dengan smartphone lagi, dengan komputer lagi, dengan apa semua yang kita tak kawal ni tuan-tuan. Yang ni lagi. Itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu tuan-tuan, akhir ni insya-Allah dalam 10 minit lebih kurang ni kita nak cuba-cuba. Di samping kita terhib tadi, terhib maksud dia bagi kita rasa takut, risau dengan keadaan kita hari ni, umat kita hari ni, anak cucu kita hari ni nak pergi ke syurga ke neraka. InsyaAllah kita nak tutup dengan satu hadis supaya jadi semangat kepada kita. Nabi SAW cerita gambaran tentang syurga Allah ni, supaya umat dia ni rasa gemar nak buat amal ibadah, berasa seronok dan sebagainya. Maka Nabi sebut di dalam hadis, Nabi kata apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, kata Allah dalam hadis qudsi ini, a'adattu li'ibadiyas salihin. Aku sediakan kepada hamba-hamba aku yang soleh-soleh, yang baik-baik ini, ma la ainun ra'at, nikmat yang mata tak pernah tengok. Nikmat mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, dan hati tak pernah terlintas. Tuan-tuan, kalau syurga ni tuan-tuan, kita boleh terbayang nikmat, satu-satu nikmat lah. Kalau kita kan kecil-kecil dulu selalu kita kata apa kan, kalau duduk dalam syurga nak rasa nak makan apa, makanan timai kan. Hak tu kita boleh imagine, kita boleh bayang, kita boleh masukkan dalam otak kita, dalam hati kita. Sebenarnya yang tu tak setara pun. Betul-betul syurga ni tak boleh bayang. Tak boleh bayang tuan-tuan. Nak bayang apa tuan-tuan? Dalam hadis sahih kita baca ahli syurga ni tuan-tuan, ni peluh kita hari ni tuan-tuan. Yang hari ni kita nak buat ketiak kita sendiri kita tak mahu. Tu kira duduk di dunia ni tuan-tuan. Tapi peluh penduduk syurga itu jadi apa? Jadi misk, jadi bau kasturi. Tu cerita nikmat dia. Cerita hak ni hak di dunia ni kita buang ni tak mau ni. Peluh dia pi mandi nak bagi bersih pakai sabun lifebuoy apa semua nak pergi wangi balik. Tak mau dah peluh tu. Peluh tu dalam hadis sahih Muslim sebut apa? Di akhirat esok penduduk syurga ini apa tuan-tuan, di antara nikmat yang Tuhan nak bagi dekat depa ialah depa ni sebenarnya peluh depa disebut warashhuhumul misk. Bau peluh di badan depa seperti kasturi. Bukan takat tu. Cerita hak di tubuh saja ni tuan-tuan ni. Orang yang masuk syurga esok, Nabi sebut dalam hadis, la yabsuquna fiha, depa tak meludah. Makna apa? Kahak tak ada, kotok liok tak ada, tik gigi apa semua tak ada. La yabsuqun wa la yamtakhitun wa la yataghawwatuna fiha. Apa nama? Buang inguih orang kita, seh inguih. Seh buang inguih pun dak, ludah kahak apa pun dak, dan la yataghawwatun, tak buang air kecil yang besar. Jadi sahabat-sahabat bila dengar itu, dia bertanya Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, kalau penduduk syurga ni makan, kemudian tak ada buang, tak ada apa semua, macam mana? Maka Nabi kata, dengan dua jalan. Satu, dengan peluh mereka. Perkumuhan tu dengan peluh mereka. Tak? Ni yang kata penduduk syurga, nikmat yang Tuhan bagi tuan-tuan. Makan. Tak buang air besar, tak buang air kecil. Dengan peluh mereka. Yang kedua, dengan sendawa mereka. Mereka buang melalui sendawa yang harum, wangi. Peluh yang bau kasturi itu tuan-tuan. Nikmat tang tubuh saja tuan-tuan, kita tak boleh bayang macam mana kata syurga ni. Tak usah sembang bab mahligai, tak usah sembang bab tanah yang ada dalam syurga esok mai daripada apa?
Batu-batu dalam syurga ni, batu-batu yakut apa semua ni, tahu semah tu cerita tentang diri penduduk syurga pun kita tak boleh bayang nikmat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni yang hadis kata apa? Nabi kata ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Penduduk syurga ni lagi nak sebut atas mata tak pernah tengok ni. Dalam syurga esok, kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik, ada satu pasar hari, tiap hari Jumaat di situ. Inna fil jannah la suqa. Dalam syurga esok ada pasar, ada pekan yang tempat pasar tu. Ya'tunaha kulla jum'atin. Tiap-tiap hari Jumaat. Jadi penduduk syurga ni akan pergi situ. Dan bila dia pergi dalam keadaan apa tuan-tuan? Fatahubbu rihus syaman. Akan mai satu hembusan angin lembut kena ke tubuh mereka. Bukan pergi pasar tu mencari ikan, mencari udang, sotong tu dah. La suqa tu satu pasar dalam satu tempat berkumpul dalam syurga tu. Bila pergi situ, jadi mereka akan duduk berhimpun tu, kena satu angin. Angin tu akan kena tubuh mereka. Nabi kata ketika itu fatahsu fi wujuhihim wa siyabihim, maka angin tu akan kena ke tubuh depa, pakaian depa, wajah depa. Ketika itu fayazdaduna husnan wa jamala, muka, tubuh badan semua akan jadi bertambah cantik. Jadi tak payah beli kuah putih apa, tak ada lah. Kuah putih tak ada lagi, pada jual takkan tu kan. Tak payah makan produk-produk apa tak payah. Tiap hari Jumaat, kalau di dunia kita main berimpun dengan sembahyang Jumaat, dengan mendengar khutbah, dengan apa, kalau ada tazkirah dan sebagainya, kita main tujuan apa? Tujuan nak bersihkan diri sebagainya. Allah bagi nikmat pasal oleh kerana di dunia dulu, penduduk dunia dulu, ketika kita duduk dunia orang soleh ni semua duduk main berimpun hari Jumaat, jadi hari kebesaran. Maka dalam syurga esok Allah Ta'ala buat satu suq. Suq masuk dia apa? Pasar. Penduduk syurga ni akan pergi situ, lelaki-lelaki ni. Jadi tinggal mem besar di rumah dengan bidadari semua duk dah tunggu di rumah tu. Bila pergi kena angin lembut hak kena ke badan muka ni, jadi handsome balik. Jadi bertambah-tambah segak suami ni. Nabi sebut dalam hadis sahih ni, Nabi kata apa? Bila segak cantik ni, pi tadi pun cantik dah, tiba-tiba balik fayazdaduna husnan wa jamala. Jadi cantik sangatnya kata suami hak balik daripada pasar tadi ni. Fayarji'una ila ahlihim, depa pun balik, jumpa balik isteri depa, bidadari yang Tuhan sedia di rumah ni, balik jumpa. Gak-gak jadi apa tuan-tuan? Kita hari ni tuan-tuan, kalau laki keluar pergi kerja kan, laki balik kerja ni makin segak, hak waktu pagi segak ke balik kerja segak? Orang perempuan depa kata balik kerja segak, ada masalah lagi tu. Dia singgah mana tu kan? Dia hak pagi segak tu dengan tai kemas apa semua, kalau dia kerja pejabat apa semua, dengan muka pun gebu apa semua, baru cuci muka kan, sikat rambut pun minyak. Dia balik pukul 5 macam mana? Kalau nak salam apa semua pun dia kata nanti saat tangan aku kotor ni apa semua, muka pun peluh, badan pun lekit, nak kena mandi apa semua baru boleh makan nasi apa kan. Tu dunia. Dalam syurga dia terkalih. Keluar tadi, pagi tadi nampak segak cantik dah abang kopi ni. Balik-balik wa yazdaduna husnan wa jamala. Isteri ni tengok betul ke abang aku ni? Kau mana mai ni? Tu yang kata dalam syurga tu, nikmat sampai macam tu Nabi cerita. Bila balik tiap-tiap hari Jumaat ni, balik jumpa ni, wa qad izdadu husnan wa jamala, maka fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadtum ba'dana husna wa jamala. Bini di rumah kata apa? Amboi abang, balik nampak makin segak. Tak sabar tunggu Jumaat minggu depan pula. Minggu depan. Kita boleh bayang penduduk syurga kalau hari pertama dia masuk, lepas tu dia akan hidup selama-lama, khalidina fiha abada, mengikut kehendak Allah, selama-lama hidup dalam syurga. Dan Nabi kata setiap hari bertambah cantik ahli syurga. Jadi tang cantik pun tak boleh lawan dunia dah. Nak dunia cantik nak kena pakai macam-macam, nak beli produk beratus-ratus ringgit habis duit, tu pun tak cantik pun, dia naik merah muka lah apa semua. Dalam syurga esok Allah Ta'ala bagi nikmat dan Masya Allah.
Balik-balik bini kata, abang nampak makin cantik lah, makin serak lah, makin handsome. Wallahi demi Allah, hak pagi tadi pi tak macam ni balik makin serak lagi. Akhir hadis Nabi kata apa? Fayaqulun wa antum wallahi laqad istattum ba'dana husnan wa jamala. Orang perempuan jangan risau. Depa kata tak haji, depa pergi pasar, kami nak pirak. Orang perempuan hak duduk di rumah dalam syurga esok tuan-tuan, bila laki dia balik-balik, laki ni handsome serak sangat. Dia kata, abang handsome-nya ni pergi duduk tak mana ni, pergi buat terapi muka ke? Dah. Aku tengok hang pun tadi pagi aku tinggal serak dah. Ni aku tengok hang ni pas balik daripada pasar ni, aku tengok hang makin serak ni. Hang buat apa? Nampak tak Islam letak perempuan macam mana? Macam kita hari ni lah, suami keluar daripada rumah mai sembahyang berjemaah, betul tak? Isteri kerana ada anak kecil dan sebagainya, dia tak boleh nak follow suami dia walaupun ada kereta dan sebagainya. Jadi anak-anak ramai, dia sembahyang di rumah. Dan tak ada masalah, itu afdal untuk dia sembahyang di rumah tu. Suami hak mai sembahyang berjemaah ni dalam keadaan isteri dia redha, suka peringat suami, abang maghrib dekat dah lagi 5 minit. Abang subuh ni dekat dah lagi setengah jam ni, bangkitlah mandi apa semua. Isteri hak macam tu tuan-tuan, pahala suami mai sembahyang dapat kat dia, dan pahala suami tak kurang. Islam punya letak kedudukan perempuan luar biasa. Sampai dalam syurga esok Allah Ta'ala layan benda yang sama. Perempuan duduk dalam rumah dia hak cantik, yang buat daripada batu permata, ada buat daripada emas, ada buat macam-macam yang kata rumah dalam syurga ni, yang besar-besar dia kita tak boleh bayang, yang indah dia tak boleh bayang. Suami dia keluar setiap hari Jumaat pi la suqa, pi kepada suk, kepada pasar dalam keadaan yang segak, balik bertambah-tambah cantik. Suami dia heran, balik-balik tengok-tengok Jadi orang lelaki sabar sat, kalau lah kita balik-balik kerja, bini bau udang apa semua, tak apa. Suruh dia pergi mandi apa semua, tak apa. Sabar sat. Dua-dua bagi beriman elok-elok, buat amalan cantik-cantik, bangkit qiyamul lail sama-sama. Esok tuan-tuan keluar pergi pekan, balik mai cerak lagi. Esok dalam syurga Tuhan bagi hak tu. Ni yang kata nikmat ni. Tak baca lagi hadis-hadis yang lain, kita baru membaca tentang apa? Tentang susuk tubuh penduduk syurga, tentang rumah, tentang kecantikan, tentang keadaan mereka, tentang tak buang air besar, tak buang ludah, tak buang hingus, semua ni. Yang tu saja pun mata tak pernah tengok, otak tak pernah terlintas, hati tak pernah terlintas, telinga tak pernah dengar, tak pernah terbayang macam mana keadaan orang duduk dalam syurga. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan akhirnya, kalau saya dipahamkan tuan-tuan, tuan kuasa beritahu tuan-tuan subuh ngaji dah, kuliah duha lagi, tazkirah Jumaat lagi, kuliah tuan-tuan banyak alhamdulillah. Jadi kita bagi masa untuk tuan-tuan malam ni dapat sejam lebih sikit, okeylah. Buat amalan yang penting. Kesimpulan last sekali. Akhir kita nak buat satu kesimpulan. Bila bercakap tajuk syurga atau neraka ni tuan-tuan, nombor satu, hidup kita hari ni cermin hidup kita esok. Hidup kita lah ni, apa yang kita buat lah ni, yang itulah sebenarnya bayangan kehidupan kita esok. Kalau hari ni kita ada rumah kita dengan masjid menjadi apa? Menjadi tempat yang selalu kita ulang alik. Maka insya-Allah di akhirat esok, kita dengan nikmat dalam syurga, dengan pasar dalam syurga, dengan segala nikmat dalam syurga esok, menjadi tempat yang seperti mana kita dah buat amalan hari ini. Kalau kita dengan amalan pada hari ini tuan-tuan, waktu orang tidur kita boleh bangkit qiyam waktu malam, tuan-tuan percayalah esok, dengan apa yang kita buat pada hari ini esok, Allah Ta'ala akan bagi satu nikmat yang luar biasa. Kalau hari ini waktu orang tengah kenyang, kita boleh pilih untuk lapar berpuasa sunat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari dahaga, pada hari lapar, kita tidak lapar dan tidak dahaga kerana Allah layan kita. Satu. Yang kedua, daripada apa yang kita dengar pada malam ni, insya-Allah tuan-tuan, orang beriman bila dengar tentang syurga, dia gemar untuk buat amalan. Jadi sagi dan selepas ni, kita tengok diri kita, makin tambah amalan atau makin kurang. Kalau makin kurang, itu bermaksud kata ulama, terlalu banyak daki dosa yang duk simpan dalam hati kita, menyebabkan tubuh tak kuat nak bangkit buat ibadah. Dia macam kereta tuan-tuan, bateri kong. Dia nak start pun terhege-hege. Kan? Bateri pakai 2 tahun lebih dah, tak cah-cah.
Seredak dah, minyak enjin pun berseredak asalkan dah tak boleh dah, kena tukar dah. Baik, maka kita kena servis. Nombor satu tuan-tuan, sebelum kita beramal ni tuan-tuan, ulama ajak kita bersihkan diri, bersihkan hati, bersihkan semua ni. Macam mana nak bersih ni? Amalan-amalan yang yang rahsia-rahsia yang orang tak tahu kita kena buat. Zikir-zikir ni. Yang ni orang tak tahu. Tuan-tuan duduk saja macam ni, saya tak tahu. Kawan-kawan kita tak tahu. Dalam hati duduk subhanallah, 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 subhanallah. Siapa tak tahu? Yang ni cara untuk membersihkan hati yang banyak dosa. Tuan-tuan, ulama pesan, kalau malas bangkit buat ibadah, itu tanda hati dia banyak dah dosa. Tampuk-tampuk hitam terlalu banyak, menyebabkan dia tak ada kekuatan nak buat ibadah. Walaupun dia tahu. Kita semua tahu. Nabi kata, man sama Ramadan, siapa puasa Ramadan, summa atba'ahu sittam min Syawal, dia tambah lagi 6 dalam bulan Syawal. Pilihlah mana-mana hari tak boleh direct pun, kasiyamid dahri au kama qala, dia dapat puasa sepanjang tahun. Tahu tak? Tahu. Pasal apa tak boleh buat? Dosa. Tu jawapan dia. Dia tak ada jawapan lain. Pasal apa tak boleh buat? Dosa. Nabi kata apa? Qiyamul lail syaraful mu'min. Orang bangkit mayang malam ni kemuliaan orang beriman. Dia kemuliaan orang beriman. Jadi ulama pesan, nak mulia, nak nampak hebat, nampak mulia, manusia nampak kita ni orang yang disanjungi, ada izzah, ada kemuliaan, bangkit qiyam. Tahu tapi tak ada kekuatan. Jadi dosa itulah penyebab kita tak boleh buat amalan kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sama-sama kita doa pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi satu semangat untuk kita bangkit buat amal ibadah. Tuan-tuan, hidup dunia ni sangat tak lama tuan-tuan. Pendek sangat umur dunia ni. Sangat. Kalau hari ni kita 40, agak-agak berapa tahun lagi kita nak hidup? Katalah hari ni kita 40. Kalaupun kita kata mungkin, kalaulah di sisi Allah umur kita sampai 80, kita sudah menghabiskan separuh hidup kita. Separuh dah. Kalau umur 50 nak meninggal umur 65, maksudnya 15 tahun lagi. Syawal 15 kali lagi dah habis. Jadi nak seronok lebih-lebih sangat tuan-tuan, tak terang mana buang masa kita dan merugikan kita. Sebab tu insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita untuk kita buat amalan, menambahkan amal ibadah kita. Allah Taala bagi kekuatan pada kita untuk kita menjadi wajah-wajah, contoh-contoh orang yang bakal jadi penghuni syurga insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dari yang baik daripada Allah. Saya minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan, jawatankuasa masjid, tuan imam, pengurusi semua. Salah silap saya menyampaikan dan berkongsi ilmu pada malam ni, terkasak bahasa dan sebagainya. Saya doa pada Allah, mudah-mudahan tuan-tuan semua dan kita semua Allah bagi kekuatan untuk terus mengimarahkan rumah Allah ni yang hebat ni. Mudah-mudahan tuan-tuan semua diberkati Allah, dan mudah-mudahan lebih ramai sahabat-sahabat kita lagi yang hadir untuk mengimarahkan rumah Allah ni insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang salah silap, yang terkasak bahasa sebagainya, saya minta ampun daripada Allah, minta maaf banyak pada tuan-tuan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Illal ladzina